Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 23 hari bulan 3 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain, bab solat-solat sunat. Seperti yang telah dihuraikan oleh Tuan Syekh kita ni, solat sunat terbagi kepada dua kategori. Satu dia panggil solat sunat yang disunatkan berjamaah. Solat sunat yang disunatkan berjamaah. Yang kedua, solat sunat tidak disunatkan berjamaah. Maknanya kita kena buat seorang-seorang. Buat secara individu dia panggil. Jangan dibuat ramai-ramai. Itu yang sepatutnya, tapi sekarang ni dah jadi macam-macam. Jadi di antara solat sunat yang disunatkan, solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah yang telah kita sebut dalam siri yang lepas, iaitulah solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid ini terlaksana, tengok dalam kitab semula, muka surat 155. Bagi yang warna putih itu 145. Solat sunat tahiyatul masjid itu, kalau kita masuk, kita lakukan solat istikharah boleh, sunat ihram boleh, sunat tawaf boleh, dan sunat wuduk boleh, dan dengan sendirinya menjadi tertunai 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Itu di antara kata-kata Tuan Syekh kita dalam bab ini. Dalam siri yang lepas kita dah sebut sedikit cara ringkasnya sunat istikharah. Tengok dalam kitab ni dia kata wa yuqra'u nadban fi ula rak'atayil wudu' ba'da al-Fatihah. Setelah kita baca Fatihah, kita nak bincang tentang solat sunat wudu. Ada ke tidak solat sunat wudu? Jawabnya ada. Dalam kitab kita ni dia ringkas, dia tak bincang panjang. Jadi ana akan huraikan kepada para pelajar solat sunat wudu. Tandalah. Yushra'u lil muslimi idza tawadda'a an yusalli rak'atain. Disyariatkan, disunatkan bagi orang muslim, termasuklah muslimah, apabila dia berwudu, dia solat sunat selepas wudu, selepas dia berwudu. Wa qad sabata fi hadhihi as-salati fadlun jazilun wa khairun kathirun. Dan telah sabit kelebihan solat sunat wudu ini, kelebihan yang besar dan kebaikan yang banyak, dengan syarat kita buat tu dengan hati yang khusyuk dan ikhlas. Mana dalil? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Sayyidina Umar, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu. Siapa-siapa yang mengambil wudu dengan sempurna, dia ambil wudu dengan molek, bukan cincai-cincai kata ambil wudu. Selesai daripada wudu, summa yaqumu fayusalli rak'atain. Setelah tamat wudu, dia baca doa dulu. Ingat, doa lepas wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dia ada 2-3 riwayat, berbeza sikit bacaan tu. Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Allah Ta'ala buka pintu langit yang 8. Pintu langit dibuka. Jadi rawi dia, nama dia Uqbah bin Amir. Dia kata apa? Dia dengar hadis Nabi SAW, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinul wudu.
Mana-mana orang Muslim yang ambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia baca doa lah lepas ambil wuduk tu. Kemudian summa yaqumu fayusalli rak'atain. Nak. Dia pun solat 2 rakaat dengan niat sunat wuduk. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, dengan hati dia menghadap pada Allah Azza wa Jalla, illa wajabat lahul jannah, maka orang tu akan dapat syurga. Kalau orang tanya apa kelebihan salat sunat wuduk, apa? Wajabat lahul jannah, dia akan dapat syurga. Nak atau sih? Nak? Jawab. Nak ke tak sih? Si ke tak sih? Si. Betul ke sih? Betul ke nak? Lepas ambil wuduk tadi solat ke tak? Tak jawab dah yang kedua. Dia jawab dengan mulut tapi tak buat. Siapa dia nak? Malam ke siang ke dia tak ada waktu larangan. Lepas ambil wuduk solat. Itu dia panggil wajabat lahul jannah. Hadzal hadis akhrajahu Muslim. Sama lagi lah. Dalam hadis Humran, hadis Sayyidina Utsman, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini. Siapa dia ambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia solat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, tak khaya waktu solat tu. Solat khusyuk sungguh. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Hadis ini akhrajahu asy-syaikhan, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu dia panggil, nak baca apa? Jawabnya baca Al-Fatihah je pun cukup. Ataupun kita baca macam biasalah sunat-sunat ni, solat sunat ni kita baca kuliah rakaat yang pertama, qul huwallahu ahad rakaat yang kedua memadai. Tapi dalam kitab ini, dalam kitab kita ni, tengok kitab. Dan sunat dibaca dalam rakaat yang mula-mula dari 2 rakaat sunat wuduk itu selepas membaca Fatihah, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Tanda ayat surah An-Nisa ayat 64, rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Surah An-Nisa ayat 110. Ayat 110. Dia kata, ambil di mana ni? Tulis pelajar, ini tidak terdapat dalam sunnah. Maknanya hadis Nabi sebut, man tawadda'a summa yusalli. Siapa dia ambil wuduk kemudian dia solat, yang sudah pastinya solat itu mesti kena baca Al-Fatihah. Tapi dia tak sebut kaifiat seperti dalam kitab kita ni. Habis kitab ni ambil di mana? Pelajar tanda, dia kata ambil daripada kitab Al-Maslakul Qarib yang ditulis oleh Habib Tahir. Jadi kita kata itu tidak warid dari sunnah. Tulis, cukuplah kita. Yang pentingnya solat sunat itu warid, sabit, ada kelebihannya, wajabat lahul jannah. Tapi bacaan-bacaan, menetapkan bacaan selepas daripada Al-Fatihah itu tidak ada. Wallahu a'lam. Baik, kita berpindah pula satu lagi solat sunat. Tengok kita ni. Dan termasuk apa? Daripadanya, yakni daripada sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Ingatlah para pelajar, solat sunat tidak disunatkan berjamaah. Ialah sembahyang awabin. Salatul awabin. Apa dia salatul awabin? Awabin itu maknanya orang yang kembali kepada Allah, orang yang banyak mengingati Allah, itu makna awabin. Awabin mana orang kembali kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, nama dia awabin. Ingat tu kan? Baik. Apa dia salatul awabin ni? Salatul awabin, para pelajar tulis, ada 2 kategori. Tulis, salatul awabin ada 2 kategori.
Yang pertama, solat awabin yang sahih. Salatul awabin yang sahih, di mana iaitulah solat duha. Tulis tepi kita. Salatul awabin yang sahih iaitu salatul duha. Mana dalil? Jadi kita jangan takut dengan dalil, sebab dalil itulah yang kita nak berpegang dalam amalan kita, dalam ibadat kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dalil dianya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, An Zaid bin Arqam, tulis hadis, An Zaid bin Arqam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul awabin hina tarmadul fisal. Solat awabin, solat orang yang baik-baik, orang yang banyak mengingati kembali kepada Allah ketika panasnya al-fisal. Fisalnya baby unta. Gajah tengok unta, camel tengok baby dia tu. Bila baby dia panas, bangun dah pergi cari tempat duduk, itu waktu afdal, dia panggil salatul awabin. Salat al-awabin. Kata di An-Nawawi rahimahullah, ar-ramda, jadi ar-ramlu alladhi ishtaddat hararatu. Bila pasir itu dah panas, kan? Al-fasil, anak utak berbangun pergi cari tempat teduh, itu dia panggil salatul awabin. Maknanya solat awabin yang sahih iaitulah waktu solat duha yang afdal dalam pukul 10 pagi. Kalau tempat kita ni pukul 10 lah. Kalau di mungkin negeri Arab tu dia zuhur 12.30, mungkin kita kata dalam pukul 9.30 sudah salatul awabin. Ini riwayat yang sahih di dalam Sahih Muslim. Adapun riwayat dalam kitab kita ni, dalam kitab yang kita akan baca ni, riwayat yang tidak sahih. Tanda situ. Adapun salatul awabin yang riwayatnya tidak sahih, bahkan hadisnya agak berat, sebagaimana yang telah dinilai oleh para ulama. Para ulama telah menilai hadis ni dengan ulama hadis, bukan ulama main-main. Ulama hadis yang menilai. Kalau Abu Anas nilai, dia kata mu tahu mana awak bila pandai kan. Ulama hadis yang menilai. Jadi kita akan baca nanti insya-Allah. Salat al-awabin. Sembahyang awabin, tulis tepi kitab tu, ini kategori yang kedua yang tidak sahih. Boleh. Dari sudut dalil, dari sudut nak solat di antara maghrib dengan isya, itu sabit. Maknanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia tunggu isya, dia solat sampai ke isya. Tapi nak menetapkan seperti ini, seperti kelebihan yang ada ini, tidak sahih. Solat awabin yang terdiri daripada 20 rakaat antara maghrib dan isya. Ada riwayat kata 6 rakaat. Ada riwayat kata 4 rakaat. Dan 2 rakaat itulah yang paling sedikit boleh dilaksanakan. Paling sedikit berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau 1 rakaat jadi solat witir, bukan solat awabin. Baik. Tuan apa ni? Tuan penterjemah. Dia tambah daripada matan, daripada syarah. Syarah I'anatul Talibin panjang lagi lah. Jadi kita ambil, kita baca lah sebab dia tulis. Al-Fashani berkata, Fashani itu nama ulama lah. Dia berkata, saya nak kata macam mana tahu, hadis ni memang masalah. Bahawa diriwayatkan Nabi bersabda. Sabda apa? Man ahabba an yahfadallahu alaihi imanahu. Tengok terjemahan. Sesiapa yang mahu supaya Allah menjaga imannya, maka hendaklah ia melakukan sembahyang sunat 2 rakaat
2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat lepas maghrib. Kemudian dia pun baca. Yaqra, baca satu rakaat yang pertama Fatihah. Kemudian qul huwallahu ahad 6 kali. Al-mu'awwizataini qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binas sekali-sekali. Intaha. Tulis pelajar. Pelajar wajib tulis tepi kitab. Hadis ini kata di muhakkik mana pengkaji hadis, mengatakan lam usir fi takhriji, aku tak jumpa dalam kitab hadis riwayat seperti ini. Tulis pelajar. Wajib tulis. Nanti kamu nak ngajar orang esok, kamu bawa hadis yang tidak ada riwayat. Mana hadis ini muhakkik dia kata, muhakkik kata apa? Lam aqif lahu ala takhrij, aku tak jumpa sumber hadis ni. Nak kata sahih ke dhaif ke, tak jumpa sumber. Sebab dia ambil daripada Fashani tadi. Qala al-Fashani, qala an-Nabi. Riwayat tak tahu. Jadi tulislah pelajar, tidak ada riwayat yang sahih di sini. Ada lagi riwayat lain? Ada. Nak dengar juga. Ada lagi riwayat lain yang mengatakan bahawa siapa dia solat lepas maghrib 6 rakaat yang tidak memisah di antara maghrib tadi dengan solat ini dengan percakapan, aldalna lahu ibadah, dengar ni, kelebihan dia seperti beribadat 12 tahun. Solat 6 rakaat macam ibadat 12 tahun. Allahu Akbar. Kata di muhakkik dia hadis ini, rawahu Tirmizi, riwayat Tirmizi kata hadis gharib la na'rifuhu. Dan ada ulama mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah. Jadi tulis hadis dhaifun jiddan, terlalu lemah. Hadis yang mengatakan solat 6 rakaat lepas maghrib. Ada lagi riwayat lain, man shalla bainal maghrib wal isya 20 rakaat. Siapa dia solat antara maghrib dan isya 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Taala bina sebuah rumah dalam syurga. Hadis ini rawahu Tirmizi juga, dan sanad dia pun dhaifun jiddan, terlalu lemah. Jadi dua hadis ni terlalu lemah. Hadis yang ada dalam kitab kita ni tak jumpa cari. Maka kita kata kesimpulannya, apa yang kita nak simpul? Kesimpulannya bahawa salatul awabi lepas maghrib itu riwayat sandarannya lemah. Namun begitu, tulis, sabit daripada amalan para sahabat, mereka solat di antara maghrib dengan isya. Dia tak balik rumah dia solat sampai isya. Sabit. Tapi riwayat-riwayat yang menetapkan rakaat dengan pahala ini yang tidak sabit. Wallahu alam. Apa dia kata lagi? Disebutkan dalam kitab Al-Maslak, selepas memberi salam adalah ia berdoa dengan hadir hati, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazu ala innaka ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Ya Allah, sungguhnya hamba mempertaruhkan kepadamu imanku dalam hidupku, ketika matiku dan selepas matiku. Maka jagalah ia ya Allah bagiku, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. 3 kali. Itu dia panggil doa yang dibaca. Baik, kita balik kepada matan dia balik. Wa tata'adda bi fawaid wa ghairiha. Dan sembahyang awabin itu menjadi tertunai dengan sendirinya dengan seorang itu melakukan sembahyang qada yang luput dan lainnya. Maknanya kalau kita solat qada lepas maghrib, jadilah tu. Pada waktu antara maghrib dengan isya itu. Khilaf bagi syekh kami itu guru dia. Siapa dia guru dia? Ibnu Hajar.
Ini berdasarkan kepada anggapan bahawa ianya adalah seperti sembahyang sunat tahiyatul masjid juga. Tetapi mengikut syekh kami dalam fatwanya adalah ditakyinkan, maknanya ditetapkan ini sunat awabin. Barulah didapati pahalanya seperti sembahyang duha, intaha al-i'anah. Jadi kita kata cukuplah kelebihan yang disebut itu tidak sahih, tetapi amalan nak beramal silakan. Nak beramal di antara maghrib dengan isya silakan, sebab ada di kalangan sahabat yang beramal. Kita kata alhamdulillah. Jadi pelajar ingatlah, salatul awabin dua kategori. Satu kategori yang sahih, satu kata lagi nama itu tidak jelas. Wallahu a'lam. Kita tidak larang orang solat, tapi nak menetapkan pahala dan kaifiat itu yang perlu kepada autentik, kesahihan maklumat dan fakta. Tamat. Kita pindah kepada satu lagi solat, wa salatut tasbih. Ada tinggal lagi. Dan yang utamanya hendaklah dilakukan selepas selesai daripada zikir-zikir maghrib. Mana kita solat maghrib, kita zikir selepas solat maghrib, kemudian kita solat ba'diyah maghrib, barulah solat sunat yang disebut tadi. Alhamdulillah. Solat jangan tak solat. Tapi hadis yang menetapkan itu kita ketepikan dia. Kita ambil solat sebagai satu amalan yang dibuat oleh salafus salih. Mari kita berpindah pula kepada satu lagi solat sunat. Dia panggil salatut tasbih. Salatut tasbih. Tengok kitab. Ini kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kitab ini fiqh mazhab Syafi'i. Dan termasuk dalam golongan sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Ingat ni pelajar, tulis baik-baik. Dan termasuk dalam golongan sembahyang sunat yang demikian itu, yakni yang tidak disunatkan berjamaah. Kita hari ini solat sunat inilah yang diperdana-perdanakan. Sedangkan dalam kitab kita kata tidak disunatkan berjamaah. Tidak disunatkan berjamaah. Iaitu sembahyang sunat tasbih. Sunat tasbih. Solat sunat tasbih ini dari sudut dalil khilaf ulama. Boleh. Ulama khilaf tentang solat sunat tasbih. Sebahagian ulama menolak hadis solat sunat tasbih ini. Bagi dia kata hadis itu tidak sahih, tidak boleh diterima. Tapi ada juga ulama lain kata boleh. Dengan jalur-jalur, dengan orang panggil jalur sanad yang berbagai, daripada hadis dhaif, hadis yang lemah tadi, dia jadi hasan li ghairihi. Mana boleh naik yartaqi, boleh naik kepada darjat hasan li ghairihi. Sebab tu kita kata khilaf di sini. Tulis hadis, kedudukan hadis salatut tasbih. Kedudukan hadis salatut tasbih menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan hadis itu dhaif, lemah, dan ada yang mengatakan dengan jalur-jalur yang ada menaik taraf dia kepada hasan li ghairihi. Dalam kitab yang nak baca ni menarik. Ustaz-ustaz yang pengkaji tengok Bughyatul Mutatawwi' fi Salatit Tatawwu', nama kitab. Jadi pengarang kitab dia kata hadis ni khilaf, ada ulama yang tolak dan ada yang mengumpulkan sanad dia, mengatakan boleh naik darjat kepada hasan li ghairihi. Kita kata wallahu alam. Baik, kita ambillah jalan tengah. Hadis itu diterima, mana boleh buat. Tapi dalam kitab kita ini sendiri telah sebut bahawa tidak disunatkan berjamaah. Tidak disunatkan berjamaah. Ini kitab Fathul Mu'in, kitab fiqh mazhab Syafi'i, dan diterjemah pun oleh ulama kita. Termasuk dalam golongan sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah, salatut tasbih. Sebab apa nama solat tasbih? Menarik sebab dia.
Sebab apa nama dia solat tasbih? Sebab kita kena bertasbih berapa ratus kali? 300 kali dalam masa 2 rakaat 4 kali rokok tu. Maaf, 2 rakaat pula. 4 rakaat dengan 1 salam atau 2 salam. Dalam masa 4 rakaat 300. 75 150 kan? Kemudian 75. Jadi 300 semula. Solat sunat tasbih, tengok kitab. Solat sunat tasbih ialah terdiri daripada 4 rakaat dengan 1 salam atau 2 salam. Mana kita boleh buat 2 atau 1 salam. Arba'u raka'atin bitaslimatin au taslimataini. Dengan 2 kali, maknanya kalau 2 salam kita buat 2 rakaat bagi salam, lepas tu tambah pula, naik pula 2 rakaat. Ataupun buat 4 terus, boleh. Dan hadis berkenaan dengannya ialah hadisun hasan, kerana banyak jalan-jalannya. Ini tuan syekh kita pilih hadis tasbih ni hasan li ghairihi, dia panggil hasan li ghairihi. Dia dhaif tapi dia campur-campur jadi hasan. Tak apalah, dah ada ulama khilaf situ. Ramai juga ulama yang menerima, kita kata terimalah. Mengikut Imam Al-Ghazali, ini tambahan daripada syarah. Matan Malibari tak ada ni. Mengikut Imam Al-Ghazali, bila ia dilakukan pada siang hari, maka hendaklah dilakukan dengan 1 salam. Mana 4 rakaat terus. Dan kalau dilakukan pada malam hari, hendaklah dilakukan dengan 2 salam. Dan bila dilakukan dengan 1 salam, maka boleh ia lakukan dengan 1 tasyahud. Maknanya kita buat 1, 2, 3, 4, barulah kita tasyahud sekali. Dan boleh juga ia dilakukan dengan 2 tasyahud seperti sembahyang sunat zuhur. Boleh buat. Maknanya sama ada kita macam solat zuhur 4 rakaat 2 kali tasyahud, ataupun 4 rakaat 1 tasyahud. Mana tak ada tasyahud awal. Intaha al-i'anah. Dan sembahyang sunat tasbih itu pahalanya tidak terkira banyaknya. Dari segi itu, maka kata setengah ulama muhaqqiqin. Ulama muhaqqiqin ni mana ulama yang mengkaji. Dia kata apa? La yasma'u bi'azmi fadliha wa yatrukuha illa mutahawinun biddin. Tidaklah seorang yang mendengar besar kelebihannya dan ia tidak melakukan sembahyang itu, melainkan ia adalah seorang yang merengeng-rengengkan agamanya. Letak bintang di tepi itu, kita kata oleh kerana benda tu khilaf, tak bolehlah kita nak kata orang yang tak nak buat itu merengengkan agama. Sebab ulama besar tu khilaf di antara kibar ulama al-muhaddisin, yang menolak dan yang menerima. Jadi oleh kerana ulama besar yang tolak, kita nak kata orang tak solat tasbih ni merengengkan agama, agak berat. Tapi bagi orang yang kata hadis tu hasan li ghairihi tadi, bagi dia orang tak nak buat, kalau dia terima hadis tu tak nak buat, bolehlah kita kata sedemikian. Ini cara kita insaf, berlaku adil kepada dua-dua pihak. Sebab itulah dalam bab solat tasbih ni kita akan syarah panjang, supaya para pelajar berlaku adil kepada orang yang nak buat dan orang yang tak nak buat. Dan tengok kaifiat dia, tulis tepi kita, kaifiat cara pelaksanaannya. Dan hendak ia membaca dalam tiap-tiap rakaat dari sembahyang tasbih itu 75 kali tasbih. 75 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali selepas membaca Al-Fatihah dan surah. 15 kali Al-Fatihah dan surah baca sekali. Dan 10 kali dalam tiap-tiap rukuk.
Acu coba tanda baik. Nak cukup ni. Ya, dan tiada rokok dan i'tidal 10 kali. 2 sujud 10 kali. Duduk antara 2 sujud 10 kali. Selepas daripada zikir yang warid dalamnya. Maknanya bila kita sujud, kita baca dulu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, barulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu. Itu maksud dia selepas zikir yang warid dalamnya. Dan duduk istirahat. Dengar ni. Jadi berapa dah kita? 10 kali rokok, i'tidal, 2 sujud, duduk antara 2 sujud, dan duduk istirahat. 6 di permulaan solat tadi 15, 75 kali. Dan hendaklah ia bertakbir pada permulaan istirahat itu dan tidak bertakbir lagi bila berdiri. Sebab takbir itu sudah pun dibuat atau dibaca bila ia mengangkat kepala daripada sujudnya tadi. Bahkan hendaklah ia berdiri dalam keadaan senyap. Macam mana ni pelajar? Bila kita bangun daripada sujud, kita pun Allahu Akbar. Jadi waktu duduk istirahat tu baca 10 kali lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kemudian bila habis 10 kali, bangun terus je. Tak payah Allahu Akbar kali yang kedua. Itu maksud dia. Intaha al-i'anah. Dan untuk rakaat yang ia tidak duduk istirahat, maka hendaklah ia membaca tasbih bagi sembahyang tasbih yang 15 kali itu pada tempat duduk tasyahud. Bila dia tasyahud, dia dibaca situ. Sebelum ia membaca tasyahud itu sendiri. Jadi selepas sudah ia membaca tasyahud yang 10 itu, membaca tasbih yang 10 itu, barulah ia membaca tasyahudnya. Jadi kita gantilah. Mana kalau kita duduk istirahat ni, iaitulah rakaat yang pertama dengan rakaat yang ketiga. Rakaat yang kedua dia ada tasyahud. Kalau nak duduk, kalau tak duduk tasyahud, jadi istirahat lagi. Dan boleh juga dengan cara yang berlainan. Tadi satu format, 10, 10, 10, 15. Dengan cara yang berlainan, iaitu ia menjadikan bacaan tasbih yang 15 itu sebelum membaca Al-Fatihah dan surah. Yang demikian maka bacaan 10 tasbih waktu rehat itu dibaca selepas membaca Al-Fatihah dan surah. Jadi kita ganti daripada istirahat tadi kepada awal sebelum baca Fatihah. Dengan itu pada waktu istirahat sebelum bangun pada rakaat yang kedua itu tidak dibaca lagi. Jelaslah tu cara dia tu. Mudah sangat ya. Tak payah nak buat ya. Dan bila seorang itu teringat waktu i'tidal bahawa ia tertinggal tasbih rokok yang 10 kali itu, tidak boleh lagi ia kembali kepada rokok dan tidak ia lakukan bacaan itu dalam i'tidal kerana i'tidal adalah rukun pendek. Bahkanlah ia membaca tasbih 10 itu dalam sujud, dan sunat bagi seorang itu tidak menyunyikan sesuatu. Habis dah kaifiat. Ini dari sudut galakkan. Tulis itu. Tempoh solat. Dan sunat bagi seorang itu tidak menyunyikan, mana tidak buat sesuatu minggu itu atau sebulan itu daripada melakukan solat sunat tasbih. Mana bagi orang yang menerima hadis tasbih, jangan tak buat. Kalau tak buat tu orang panggil lupalah dia tu. Lupa sangat. Baik para pelajar sekalian, Tuan Syekh kita ringkas, saya tambah. Kita tambah hadis solat tasbih ini. Hadis ini tulis hadis solat tasbih. Ani bin Abbasin, daripada Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi kita bersabda kepada pak cik dia, pak saudara dia Abbas bin Abdul Muttalib, dia kata apa? Ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai pak cikku, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika 10 khisal. Dia kata, nak ke tidak aku beri kepada kamu, aku anugerahkan kamu, ala af'alu, buat 10 perkara. Apabila kamu buat 10 perkara ini,
Ghafarallahu laka zambak. Allah Ta'ala ampunkan dosamu. Awwalahu wa akhirahu, yang awal yang akhir. Qadimahu wa hadisahu, yang lama dengan yang baru. Khata'ahu wa amdahu, yang tersalah dengan yang sengaja. Saghirahu wa kabirahu, yang kecil yang besar. Sirrahu wa alaniyatahu, yang rahsia yang engkau zahirkan. Semua dosa diampunkan. Sebab itulah kata di para ulama. Kemudian dia pun baca hadis solat tasbih, antusalli 4 rakaat, kamu solatlah 4 rakaat, seperti yang kita sebut tadilah. Hadis ini dalam Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain lagi dengan sanadnya yang telah disebut, yang telah dibincangkan tadi. Cuma hadis ini dituju kepada Abbas, pak saudara Nabi. Tapi hukum dia umum. Sama juga dengan doa yang kita ajar kepada pelajar. Nih, bacaan yang Nabi kita ajar kepada Muaz. Ya Muaz, inni uhibbuk, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Adakah untuk Muaz saja? La. Mana hadis ni setelah diterima sanadnya, maka dia umum kepada semua, bukan kepada Abbas saja. Yang kedua, dalam hadis ini ada 10 perkara. Diampunkan dosanya lepas, yang akhir, yang bahkan yang tersalah pun. Jadi ada orang tanya, kalau tersalah mana ada dosa? Kenapa sebut tersalah? Jawabnya tersalah walaupun tidak berdosa, tapi satu kekurangan yang berlaku sebab dia tersalah buat benda tak baik. Perhatian yang ketiga, ini yang kita bimbang ni para jemaah sekalian. Bila orang ni dengar hadis tasbih ni hapus semua dosa, awal, baru, kemudian semua dosa hampur, dia pun berani buat dosa. Kata di seorang tokoh ulama dalam kitab di At-Tanqih, lima ja'a fi salati tasbih, dia kata apa? Wa'lam rahimakallah, ketahuilah kamu, semoga Allah Ta'ala bagi rahmat padamu, bahawa hadis seperti ini yang menggalakkan kita buat kerana mengandungi kelebihan penghapus dosa. Dan janganlah seseorang itu bersandarkan kepada hadis ini untuk melakukan maksiat. Bila dia buat maksiat, dia tak apa, malam nanti kita solat tasbih, dosa lama, dosa baru, dosa sembunyi, dosa nyata, dosa nyata, dosa, semua dosa diampunkan, maka orang ni pun berani buat maksiat. Kita kata la, jangan cuba berani, jangan cuba berani menyalahgunakan kelebihan yang ada ini. Jadi syaitan dia masuk dalam hati manusia. Dia kata tak apalah buat dosa pun, kita semaya tasbih je lah. Baik, dosa dengan manusia masuk tak masuk? Dia tak sebut dalam hadis ini, tidak disebut. Bazatul wa'lam anna dzunub al-muta'alliqah bi huquqil adami la yashmaluha. Dosa yang berkait dengan manusia tak masuk. Awak tampar orang ke, curi barang orang ke, ngumpat orang ke, maki orang ke, la. Kita perlu pada taubatan nasuh, mesti bertaubat dengan taubat yang nasuha, pergi minta maaf, pergi hantar balik barang orang, pergi kalau kita kenak pada dia, pergi minta ampun. Tak kata aku salat duha apa ni, aku salat tasbih lepas, la. Maka kesimpulan kitanya para jemaah sekalian, hadis ini, hadis tasbih, khilaf ulama tentang ini, tapi ramai yang menyokong solatut tasbih. Maka buatlah, siapa nak buat. Tetapi ingat, dalam kitab kita ni Fathul Mu'in dan kitab-kitab lain meletakkan solatut tasbih di dalam kategori solat yang tidak disunatkan berjamaah. Habis yang kita duk perdana itu macam mana? Itu dah jadi trend, jadi budaya. Di antara solat yang diperdanakan, tasbih. Solat tahajud malam, tahajud perdana, tasbih perdana. Musim-musim nak peperiksaan ni, solat hajat perdana.
Jadi ada orang kata, macam mana, kenapa tidak boleh pula? Kita tak kata tak boleh, tapi dalam kitab yang mengatakan bahawa solat-solat tersebut itu tidak termasuk di kalangan solat sunat yang disunatkan berjamaah. Baiklah, selesailah perbincangan kita solat tasbih. Para pelajar sekalian, kita ada hadis yang diterima, yang tidak diterima. Bagi orang yang menerima, amalkanlah dengan keyakinan masing-masing. Bagi orang yang mengatakan hadis itu dhaif, dia tak mau terima, tak usah duduk kelahi. Kita tak usah buat. Tapi SOP dianya tidak termasuk dalam solat sunat yang disunatkan berjamaah. Baiklah. Dan tengok dalam kitab kita di akhir baris. Tuan Syekh kata, qala Syekh Al-Malibari, dia kata apa? Wal qismus tsani. Tulis tepi kitab tu. Tulis ku Arab. Ni pelajar-pelajar belakang ni. Wal qismus tsani ma tusannu fihi al-jamaah. Sekarang ni kita akan berpindah kepada kategori yang kedua, solat sunat yang disunatkan berjamaah. Berapa jenis ada? Tengok dalam kitab kita ni. Wa salatu al-idaini. Solat dua hari raya. Wal kusufaini, dua gerhana. 4. Wastisqa, solat minta hujan. 5. Wat tarawih, solat qiyam Ramadan tarawih. 6. Maknanya solat sunat yang disunatkan berjamaah ada 6 perkara. 2 hari raya, 2 gerhana matahari bulan, solat minta hujan, dan solat tarawih di bulan Ramadan. Adapun solat lain tidak disebut sebagai solat sunat yang disunatkan berjamaah. Wadih pelajar? Ini ingat. Habis kalau kita nak solat juga hajat perdana boleh. Ada ulama mengatakan sekiranya untuk taklim boleh. Untuk taklim, maknanya orang kampung kita ni tak reti apa benda ni. Kita pernah ajar dia. Nak ajar dia solat tasbih, kita buat perdana sekali, ajar. Lepas ni masing-masing. Orang kata masing-masing tak buat tu bukan salah kita. Salah awak, kenapa tak belajar? Jadi alhamdulillah, jelaslah kita dalam kitab yang sudah jelas. Yang tak jelasnya masyarakat. Kalau tak buat, dia kata apa dia ni tak mau buat. Sedangkan tidak ada dalam kitab. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung Al-Qismus Tsani. Bahagian yang kedua, salat sunat yang disunatkan berjamaah, iaitulah salat 2 hari raya dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.